Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita, video pembelajaran khot pada video kali ini dengan umul kitab Al-Fatihah, dan kemudian kita doakan, kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kemudian mari sama-sama kita hadiahkan juga surah Al-Fatihah kepada barisan guru-guru kita sama ada yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, apa khabar pelajar-pelajar semua? Pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua? Semoga semua dalam keadaan yang sihat dan semua dalam keadaan yang sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran di dalam musim PKP ini. Alhamdulillah, kita dalam video ini kita dah sampai kepada huruf lam alif ya, insya-Allah. Video kali ini kita akan belajar mengenai huruf lam alif. Di pelajar-pelajar semua, seperti biasa video-video yang sebelum ini Ustaz akan tanya dulu. Kalau dalam kelas pun Ustaz akan tanya dah sembahyang ke belum, ya, pastikan solat jangan tinggal, jangan tinggal solat, ya. Pastikan dah sembahyang baru kita belajar, dah sembahyang baru kita buat aktiviti yang lain, ya. Kemudian dah selawat ke belum? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz selalu pesan, pastikan setiap hari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kita ini kerana kita nak memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan lupa berselawat. Siapa yang belum lagi berselawat pada hari ini, mari sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, seterusnya siapa yang dah doakan ibu bapa, alhamdulillah. Yang dah doakan guru-guru pada hari ini, alhamdulillah, ya. Siapa yang belum lagi mendoakan ibu bapa kita, ya, guru-guru, doakan. Lepas sembahyang mesti doakan, lepas sama ada sebelum belajar, ya, sebelum belajar pun boleh hadiahkan surah Al-Fatihah, ya, kepada guru-guru kita, kepada ibu bapa kita. Mudah-mudahan kamu mudah untuk kamu belajar, kan. Allah Subhanahu Wa Taala beri kamu terang hatinya, mudah untuk menerima pembelajaran, ya, insya-Allah. Jangan lupa selepas sembahyang, sebelum belajar, mesti hadiahkan surah Al-Fatihah kepada ibu bapa kita dan guru-guru kita, insya-Allah, ya. Dan Ustaz juga mendoakan kepada semua murid-murid, semoga semua dalam keadaan yang sihat, semua dalam keadaan yang baik, ya. Kita lagi beberapa minggu saja nak masuk pada tahun baru, dan kita masuk bulan 1, ya. Bulan 1 nanti dah buka sekolah. Ustaz doakanlah, ya, mudah-mudahan semua pelajar-pelajar dapat hadir ke sekolah dengan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat, ya, insya-Allah. Dan semua dalam keadaan yang bersemangat, ya. Ustaz pun dah lama juga tak jumpa kamu semua, kan. Macam manalah keadaan kamu tu, mungkin dah besar daripada
bulan 1 dulu. Bulan 1 dulu Ustaz tengok kecil, mungkin tahun depan kamu masuk sekolah mungkin dah besar sikit kot kan. Jadi alhamdulillah Ustaz cuma boleh doakan semoga semua dalam keadaan yang baik ya, semua dalam keadaan yang sihat insya-Allah ya. Baik. Seterusnya Ustaz ingin juga mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang berada di rumah yang membantu untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran seni khot ini dan memastikan anak-anak yang berada di rumah untuk menulis khot walaupun kita tak dapat saya tak dapat mengajar pelajar-pelajar ni secara di dalam kelas, tapi dengan secara video ini saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi tunjuk kepada anak tuan-tuan dan puan-puan video pembelajaran khot ini, seterusnya mereka menonton dan mereka akan membuat latihan insya-Allah ya. Seterusnya saya juga mohon maaf jika ada arah-arahan ataupun perkara-perkara yang perlu tuan-tuan buat dan menyusahkan tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf banyak-banyak. Tak boleh nak buat apa, memang macam inilah caranya kan. Macam inilah caranya yang terbaik ya setakat ini. Tuan-tuan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup mengorbankan masa memuat naik latihan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ke dalam Google Classroom, dan saya nampak memang banyaklah latihan tu. InsyaAllah saya akan semak semua, jangan risau. Dan buku-buku latihan anak-anak masing-masing boleh simpan, nanti tahun depan masuk tahun 2 buku tu boleh bagi kat saya untuk saya semak ya, sebab penulisan khot ini dia akan bersambung. Dia akan bersambung ke tahun 2 nanti, dia akan masuk kepada huruf yang bersambung. Jadi latihan dia yang pada tahun ini pun buku tu penting sebab dia akan berulang balik. Tahun 2 pun saya akan ulang balik huruf tunggal sebelum masuk kepada huruf yang bersambung ya. Jadi pastikan minta bantuanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat memastikan buku latihan ya, hasil latihan anak-anak semua dapat disimpan dengan baik dan dapat disimpan dengan elok, dan tahun depan boleh dalam pembelajaran khot boleh bawa masuk dalam kelas mula untuk tahun 2 ya, sebagai rujukan insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah yang sanggup mengorbankan masa untuk bersama-sama dengan saya juga untuk memastikan anak-anak kita, anak-anak murid ni semua dapat menjalankan pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran di rumah ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Seterusnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru khot, khususnya guru-guru khot di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi yang mungkin menonton video ini dan mengongsikan video ini kepada anak-anak murid masing-masing. Saya ucapkan terima kasih juga kepada guru-guru khot dari sekolah-sekolah lain yang menonton video ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak yang sudi menonton dan sudi berkongsi ya, mengkongsikan video ini kepada anak-anak murid masing-masing. Saya mohon maaf banyak jika terdapat kekhilafan ataupun kekurangan daripada segi penerangan saya dalam menerangkan huruf-huruf ini, huruf-huruf khot ini. Saya mohon maaf banyak-banyak, dan apa yang saya harapkan usaha kecil saya ini sedikit sebanyak dapat dimanfaatkan, dapat membantulah ya, membantu khususnya murid-murid untuk terus belajar di dalam musim PKP ini ya, insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru barisan guru-guru khot yang hebat-hebat insya-Allah. Seterusnya insya-Allah pada hari ini kita akan belajar satu huruf, tapi satu huruf ni dia ada 2 bentuk ya, dinamakan huruf lam alif. Lam alif, lam alif. Lam satu huruf, alif satu huruf kalau ikutkanlah ya, tapi di sini dia jadi satu. Lam alif, huruf lam alif, tapi dia ada 2 bentuk. Tengok kat situ dia ada 2 bentuk ya, insya-Allah. Inilah pelajaran kita pada hari ini, dan insya-Allah Ustaz akan terangkan dua-dua ini dan kita akan tengok bagaimana cara untuk menulis huruf lam alif ini insya-Allah. Murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, okey, kita tengok huruf yang kita akan tulis. Okey, ini dia huruf lam alif ya, dinamakan huruf lam alif. Okey, kita tengok huruf yang
bentuk yang pertama dulu ya. Okey, ini adalah bentuk yang pertama, huruf lam alif bentuk yang pertama, dan ustaz rasa pun semua pelajar-pelajar tahun 1 dah pernah nampak ya huruf ni. Dah biasa nampak lah huruf ni ya dalam belajar bahasa Arab, belajar Quran ya, menghafal kan, menghafal Quran, menghafal surah-surah pendek, hadis dan sebagainya. Kamu mesti jumpa punya huruf ni ya. Ini namakan bentuk yang pertama ni dinamakan bentuk lam alif ya. Ini huruf lam alif ya, bentuk yang pertama ya. Tapi kita tengok bentuk yang kedua ni jarang ditulis di dalam penulisan. Kalau kita tengok dalam Al-Quran pun dia jarang, dia tak banyak dia tulis huruf bentuk yang ini, dan juga dalam penulisan-penulisan lain. Tapi huruf lam alif ini adalah bentuk yang kedua ya. Yang tadi bentuk yang pertama, yang ini bentuk yang kedua. Jadi boleh ditulis, sama ada nak tulis bentuk yang pertama pun boleh, nak bentuk yang kedua pun dalam yang kedua pun boleh, tidak ada masalah. Jadi kat sini lam alif ni dia ada dua bentuk. Jadi dia boleh ditulis salah satu yang kamu nak tulis lah ya. Tapi biasanya orang akan tulis bentuk yang pertama ni lah ya, yang bentuk yang pertama. Nak tulis bentuk yang kedua pun boleh, tak ada masalah ya. Dia ada dua bentuk lam alif. Okey, kita tengok huruf Arab dan Jawi ya. Huruf lam alif ini digunakan juga dalam penulisan Jawi ya, bukan saja penulisan Al-Quran, penulisan hadis, bahasa Arab, tetapi lam alif ini juga ditulis dalam penulisan Jawi. Tetapi ada tetapi dia. Tetapi dia tidak termasuk di dalam susunan huruf Jawi tunggal ya, tidak termasuk di dalam susunan huruf Jawi tunggal. Maksud dia begini. Okey, sekarang ni ustaz bawakan contoh dalam buku kamu. Cuba kamu tengok kat situ. Okey, kamu nampak tak kat situ? Cuba kamu buka buku teks Jawi kamu, muka surat 12. Cuba kamu tengok, ada tak huruf lam alif? Tak ada kan, huruf lam alif tidak ada. Tidak ada huruf lam alif. Okey, huruf lam alif tidak kelihatan di situ kerana dalam susunan huruf Jawi tunggal dia memang tak ada huruf lam alif. Okey, tengok yang ini pula pun sama ya. Ini susunan ni huruf Jawi tunggal. Tengok yang ni pun sama, tak ada. Nampak? Ni padanan huruf, tengok padanan huruf, nampak? Padanan huruf pun tak ada. Nampak? Tengok tak ada. Okey. Huruf lam adalah, huruf lam ada, alif ada, tapi huruf lam alif tak ada. Tengok. Lepas huruf ha tu dia turun huruf hamzah. Dia tak ada huruf lam alif. Jadi dalam padanan huruf ni Jawi dia memang tak ada, tapi dalam padanan huruf susunan huruf hijaiyah ya, susunan huruf hijaiyah dia ada. Contohnya kat sini kita tengok, ustaz tunjukkan dekat sini buku teks kamu. Okey, cuba kamu tengok muka surat 60 yang di belakang tu, nampak susunan huruf tu? Nampak ada ya. Cara menulis huruf tunggal mengikut kaedah khot gaya rasa, dia susun daripada huruf alif sampai huruf ya bawah tu, nampak tak? Ada lam alif kat situ ya. Kemudian yang ini apa, ini pun ada, tengok. Surat berapa tu? Muka surat 56. Kamu nampak, tengok muka surat 56, cuba kamu tengok. Ya, nampak. Tengok muka surat. Okey, muka surat 57. Okey, muka surat 57 dia ada tulis, nampak? Nampak. Okey, tengok kat situ. Okey, tu. Muka surat 57 huruf waw, huruf ha, huruf lam alif. Dia ada tulis huruf lam alif ya. Okey, muka surat 58, tengok dia ada tulis lam alif yang bentuk begini. Nampak tak? Yang bentuk kedua tu dia ada tulis ya. Ini semua susunan untuk huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah dengan susunan huruf Jawi dia ada beza ya, dia tak sama, lain ya. Dia tak sama. Jadi sekarang ni kita belajar seni khot. Jadi dalam seni khot dia ada lam alif, sebab seni khot ni dia ikut huruf hijaiyah ya. Okey, baik. Jadi kena ingat ya, dalam huruf Jawi tak ada. Nanti kamu cari pula dalam Jawi kenapa tak ada lam alif. Memang tak ada lam alif ya. Lam alif memang tidak ada dalam susunan huruf Jawi tunggal. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kategori ya, dikategorikan sebagai huruf yang menegak. Okey, dia ada dua bentuk kat situ. Kita kategorikan sebagai huruf yang menegak. Baik, kemudian kita tengok
kedudukan garisan. Okey, kedudukan garisan dia lam alif ya. Lam alif berada di atas garisan ya. Pastikan dia ditulis di atas garisan. Dua-dua sama di atas garisan. Kemudian kita tengok bentuk dia ya. Huruf dia ada kepala huruf, dia ada dua tiang. Tiang pertama dan tiang yang kedua. Nanti macam mana kita nak buat dua-dua tiang tu. Okey, mana satu kita nak buat. Okey, nanti Ustaz akan terangkan insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok lam alif yang kedua. Pun sama, ada tiang satu, ada tiang dua. Kalau tengok yang pertama tadi, tiang pertama tu Ustaz tulis dekat sebelah kanan. Kan? Tiang kedua ni Ustaz tulis kat sebelah kiri. Cuba perhatikan betul-betul. Ya. Tiang pertama sebelah kanan, tiang kedua sebelah kiri. Tapi kalau lam alif bentuk yang kedua ni Ustaz tulis tiang pertama tu sebelah kiri, tiang kedua tu sebelah kanan. Kenapa? Sebabnya nanti Ustaz bagi tahu. Ya, kemudian dia pun ada kepala. Okey, inilah dia huruf yang kita akan tulis pada hari ini, pada video kali ini. Huruf lam alif ya. Insya-Allah tak susah, senang je. Ya, insya-Allah. Baik. Jadi belajar insya-Allah kita akan teruskan kepada sesi langkah yang kedua, iaitu menulis huruf lam alif. Okey, sediakan peralatan khot kamu. Pastikan ada pensel, pastikan ada pensel khot, pastikan ada pemadam, pastikan ada pembaris, pastikan ada kertas, buku rujukan, buku teks, semua dah lengkap ada. Okey, kita akan mulakan pembelajaran insya-Allah. Okey, teruskan bersama Ustaz untuk kita teruskan menulis huruf lam alif mengikut kaedah gaya khot nasah. Okey, pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan mulakan menulis huruf lam alif, iaitu bentuk yang pertama ya. Baik, Ustaz mulakan dengan garisan di sebelah kanan. Okey, Ustaz tarik garis guna pembaris. Okey, kemudian Ustaz akan pilih satu garisan di mana huruf lam alif itu akan duduk dekat atas garisan tu. Okey, Ustaz akan pilih nombor 7 ni ya. Garisan nombor 7 garis. Okey, garisan nombor 7 garis. Okey, baik. Kemudian kita akan buat dia punya titik ukuran. Okey, jadi Ustaz buat daripada nombor 7 ni lah ya, sepasal dia berada di atas garisan kan. Okey, jadi 1 2 3 4 5 6 dan 7. Okey, kemudian kita akan buat titik ukuran menghala ke sebelah kiri ya. Titik ukuran menghala ke sebelah kiri, kita akan tambah lagi 4. 1 2 3 4. Okey, kita ada 4. Kemudian Ustaz tutup. Okey, satu garisan sini, satu lagi garisan kat sini. Okey. Kemudian Ustaz akan buat dia punya nombor 1 2 3 4 dan 5. Okey, baik. Jadi pelajar-pelajar semua cuba dapatkan dulu bentuk ukuran dan buat dulu garisan dia dengan baik dan dengan lurus, guna pembaris, dan titik-titik ukuran ni ditulis dengan kemas daripada sebelah kanan, kemudian di sebelah atas ya. Tulis sekali dengan nombor dia ya. Okey, baik. Okey, murid-murid semua, kita buat lagi garisan. Ni kamu dah buat 1 2 3 4 kan, 4 titik sini. Ustaz tarik lagi garisan dia. 1 2 3 dan 4. 1 2 3 4. Okey. Okey, garisan ni supaya Ustaz nak kamu nampak dia punya pembentukan huruf tu dengan jelas dan dengan baik ya. Baik. Okey. Sebelum kita tulis, tadi masa penerangan Ustaz ada bagi tahu bentuk lam alif yang pertama ni ya, dia ada dua tiang kan. Dia ada dua tiang, tiang satu dan tiang satu dan tiang dua. Okey, dia ada dua tiang. Yang ni tiang satu, kita namakan ni tiang satu, yang ini tiang nombor dua kan. Jadi kita nak buat yang mana satu? Kalau kat sini tengok nombor 1 2. Jadi Ustaz dah sebut dekat sini, dah tulis nombor 1, maknanya kita akan mula daripada tiang yang ini. Dia tiang yang pertama. Tiang satu ni kita akan tulis dulu, kemudian kita akan buat tiang yang kedua ya. Baik. Jadi di dalam tiang yang kedua, yang pertama ini,
dia ada satu bentuk kat sini dinamakan kepala, ya, kepala huruf, ya, kepala. Tiang pertama ni ada kepala dia. Kepala dia ni sama macam kita buat huruf kaf, huruf lam, huruf kepala tiang huruf to ataupun huruf za, sama je, ya, sama. Jadi kat sini ustaz akan buat, ya, ustaz akan buat dulu kedua punya kepala tiang ni lah, ya. Baik. Jadi kita akan mula dengan nombor 4, ya, titik ukuran nombor 4 dan nombor 2. Okey, jadi ustaz akan tulis bermula di sini dengan ustaz akan mulakan dengan kepala huruf, ya, kepala huruf dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik sikit. Sikit je, jangan banyak. Ya. Okey, kepala dia. Okey, kemudian kita akan buat dia punya huruf macam bentuk huruf alif ni, ya. Tapi dia dipatahkan. Jadi dia dipatahkan, maksud dipatahkan tu dibengkokkan sebahagiannya, ya. Kalau macam kita buat huruf alif, kita akan tarik macam kita buat tiang huruf kaf, kan. Macam contoh kamu buat tiang huruf kaf, kamu akan tarik, kan, kamu akan tarik ke bawah. Sama juga macam kita buat tiang huruf lam, ya, tiang huruf lam. Ni kepala dia, kemudian kita akan tarik ke bawah. Dia macam huruf alif. Tapi kalau lam alif ni, ya, lam alif ni dia special sikit, dia ada kelainan. Jadi alif ni dia akan dibengkokkan, macam tu, ya, dia akan dibengkokkan. Dia tak boleh tulis sampai bawah alif ni, tak. Sebab lam alif ni dia dibengkokkan alifnya, ya. Okey, baik. Okey, murid-murid, kita akan buat tiang huruf alif dulu. Tapi kat sini ustaz guna pensel biasa supaya kamu nampak, ya, pergerakan dia tu. Kita akan buat pergerakan mematahkan huruf, membengkokkan huruf alif ni, ya. Tengok macam mana kita akan patahkan tu. Baik. Okey, kamu akan tarik daripada sini, ya, daripada atas ni. Tadi kita buat kepala, ya. Kita tarik pelan-pelan dalam keadaan dia lurus, lurus ke bawah. Okey, 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3. Titik yang ketiga ni lah, 3 sampai yang kelima ni, ya. Tarik ke bawah dan kita berhenti dekat nombor 5 ni. Nampak? Titik nombor 5 ni yang dekat sini, yang kat sini kita akan bengkokkan dia. Kita akan bengkokkan dia pelan-pelan. Pelan-pelan kita akan bengkokkan dia dan kita akan letakkan dia kat sini. Nampak? Boleh? Ya, faham? Nampak tak? Kita tarik daripada nombor 2 ni, ya. Kamu tarik lurus je, jangan bengkokkan lagi. Tarik lurus sampai dekat nombor 5 ni. Nombor 5 ni nak masuk nombor 6 ni, kamu bengkokkan pelan-pelan. Bengkokkan dia sikit-sikit. Macam tu. Okey, boleh. Tu dia punya tiang yang pertama. Okey, sekarang ustaz guna pensel hot. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tarik. Okey. Kemudian kita patahkan. Yang ni nipis, ya, yang ini kena nipis. Yang ni dia boleh tebal. Ni boleh tebal. Okey, yang ni dia tebal, yang ni dia nipis, ya. Baik. Okey. Bila dah jadi macam ni, ini dah tiang yang pertama, ya. Jadi kita nak buat tiang yang kedua. Okey, kita nak buat tiang yang kedua. Ini tiang satu, kita nak buat tiang yang kedua. Okey, tiang yang kedua ni. Okey, tiang yang kedua tengok. 1, 2, 3. Nampak? 3, 1, 2, 3. Ataupun kamu kira lah daripada sini 1, 2, 3. 3 titik ni kita akan tarik daripada sini. Ujung dia kat sini. Nampak? Sini, yang bucu bawah ni, ya, bucu bawah ni kita akan letakkan pensel kat sini. Okey, sebab tiang satu mesti lebih tinggi daripada tiang yang kedua. Ni kalau ustaz buat satu garisan kat sini, dia macam ni. Dia tak boleh sama tiang dia, ya. Tiang dia ni dia tak boleh sama kat sini, tak boleh. Dia kena bawah sikit. Sebab itu ustaz buat garisan kat sini, dia kamu kena mula kat bawah sini. Okey, dengan jarak dia 3 titik, 1, 2, 3 baru kita buat. Tapi kita buat bawah sikit daripada tiang pertama. Jadi bermaksud tiang pertama ni dia lebih tinggi sikit daripada tiang yang kedua. Okey, tu kena faham, ya. Baik. Okey, ustaz akan tarik. Ustaz akan tarik daripada sini dan dia akan bercantum kat sini. Nampak? Ni titik dia, titik cantuman dia. Okey, dalam bentuk dia bengkok sikit. Dia bengkok, dia tak lurus, ya, dia tak lurus.
dia akan bengkok sikit, dan kemudian dia berhenti kat sini. Berhenti kat sini, dia lebihkan sikit je. Nampak? Boleh. Itu untuk tiang 1 dan tiang 2. Okey. Baik, jadi sekarang Ustaz akan buat guna pensel hot. Okey, Ustaz letak pensel Ustaz kat sini. Okey, Ustaz letak pensel Ustaz kat sini, dan kemudian Ustaz akan tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita sampai dekat sini. Nampak? Okey, dekat sini. Okey, berhenti dulu. Okey, yang dekat sini, kalau kamu tengok tadi, contoh dia macam ada tebal sikit kan kat sini. Yang ni pun kita kena buat dia punya kepala. Yang ni ada kepala, yang ni pun ada kepala juga. Jadi cara dia, tengok. Okey, kita tebalkan dia ni. Tengok. Ustaz letak pensel Ustaz kat sini, tarik ke bawah. Tarik ke bawah je. Sikit. Okey, tarik sikit ke bawah. Jangan tarik sampai bawah. Kalau kamu tarik sampai sini, nanti dia jadi semua tebal lah, ya. Jadi dia tarik sikit. Tarik sikit, masuk ke ruang nombor 4 ni sikit, kamu tutupkan dia. Macam tu. Okey, jadi dia nampak tebal, kan, ada beza, kan. Okey, baik. Kemudian kita nak buat dia punya tapak dia, ya. Kita nak buat dia punya tapak dia. Okey. Tapak dia ni, kamu ambil yang kat sini tadi, yang nombor 7 ni, okey, kamu tolakkan ke kiri dengan mata pensel penuh. Tolakkan ke kiri. Nampak? Okey, dia punya ukuran bawah ni, ya, ukuran tapak dia ni bawah ni, dia kena 2 titik sebenarnya, ya, 2. Dia 2 titik. 2 titik ukuran. Okey. Tolakkan ke kiri. Okey, boleh. Okey, Ustaz tunjuk lagi sekali. Perjalanan untuk kita buat huruf lam alif ni. Okey, kat sini Ustaz tunjukkan lagi sekali. Okey. Kita ni garisan. Okey. Kita mula dengan nombor 2 tadi kan. Okey, nombor 2 tu Ustaz buat dia punya kepala dulu. Okey, Ustaz tarik. Tengok 1 2 3. Okey, ni nombor 5 dah ni. Nak masuk nombor 6 ni, kita pusingkan dia. Pusingkan dia mesti lurus. Lurus pula, dia kena apa? Nipis. Dia kena nipis. Ni garisan ni nipis, nampak tak? Garisan dia nipis. Ustaz pusingkan pensel. Okey, Ustaz pusingkan pensel, dia nipis. Guna yang hujung bucu mata pensel ni, Ustaz pusingkan. Jadi dia nipis. Okey. Baik. Nak masuk kepada kita nak buat tiang yang kedua ni, ya, tiang yang kedua ni. Okey. Ustaz letakkan ukuran dia kat sini. 1 2 3. Jadi yang ini. Okey, jadi untuk permulaan, kalau kamu susah kamu nak buat, kamu buat lakaran dulu. Okey, guna pensel biasa, kamu lukis dulu. Okey. Tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan, pastikan dia cantum kat sini. Okey, pastikan dia cantum kat sini. Ni nampak. Okey. Jadi sebabnya bila kita buat satu garisan kat sini, contoh, dia punya ini, tengok ya. Kamu tengok yang ini. Ini dia ada ruang sikit. Nampak tak? Ni. Dia ada ruang. Dia tak sama dengan alif yang tiang yang pertama ni, tiang satu ni yang lurus ni. Kat bawah ni dia tak sama, dia ada ruang kosong sikit kat sini, ya. Jadi kat sini nampak. Ni. Start tarik daripada sini dan dia bersilang kat sini. Dia bersilang kat sini. Kat sini kita akan buat dia punya tapak. Dan kat sini dia akan ada ruang kosong sikit. Okey. Jadi Ustaz letakkan pensel Ustaz kat sini. Tengok, Ustaz akan letakkan pensel Ustaz kat sini dan Ustaz akan tarik ke bawah. Okey, tarik ke bawah, menghala ke kanan. Tarik pelan-pelan macam kita buat huruf alif tu. Jadi bawah dia kena nipis. Okey, berhenti. Nampak? Okey. Okey, baik. Kemudian kita buat dia punya kepala dia yang tebal tu, ya. Warnakan balik kat sini. Tambahkan kehitaman dia tu, tambahkan kat sini. Ni dari sini, tadi kita buat kat sini kan. Kita letak pensel kat sini, tapi kita letak yang kat sini pula pensel, nampak? Okey. Tarik ke bawah. Tarik macam tu.
Okey, jadi dia dah hitam. Baik, dia dah tebal ya. Ini kepala, ini pun kepala. Okey, baik. Kemudian kita akan buat dia punya tapak dia. Okey. Nampak tak kat sini? Kita ambil daripada sini. Okey. Jangan tolak sampai hujung sini. Kalau kamu tolak sampai hujung sini, dia akan jadi sama. Dia tak boleh sama. Dia kena ada ruang sikit, tepi sikit kat sini. Okey. Jadi ustaz akan letakkan mata pensel ustaz kat sini dan tolak ke kiri. Tolak ke kiri. Tolak sikit ke kiri. Okey. Tolak sikit ke kiri. Dan dalam dua ukuran dia ni sebenarnya 2 titik. 2 titik kat sini. Okey. Dan jangan kamu tolak sampai hujung sini. Dia tolak 2 titik je sebab yang ni tengok. Ini jarak antara ini dengan yang ini sampai ke sini. Ni yang kedua tadi kan, dia kena 1 titik kat sini. Ya, ada ukuran dia 1 titik kat sini. Dia tak boleh sampai kamu tolak ni sampai ke sini, ataupun yang ini kamu tolak, kamu tarik terlalu jauh, nanti bila sampai kat sini dia jadi 2 titik, dia jadi tak seimbang huruf tu, dia jadi tak cantik. Okey. Baik. Ini untuk pembentukan huruf lam alif ya. Okey, tengok lagi sekali ustaz buat. Ustaz buat kat sini. Okey. Kepala, tarik 1, 2, 3 dan pusingkan dia. Kamu nanti buat yang ikut ukuran dia lah ya. 1, 2, 3. Okey, ustaz tarik daripada sini. Okey, tarik pelan-pelan. Okey, berhenti. Nampak? Okey, kemudian ustaz buat dia punya kepala dia untuk tiang yang kedua ni lah. Okey, kemudian kita buat tapak dia. Tapak dia ambil daripada sini, tolak ke kiri dengan mata pensel penuh. Macam tu. Okey. Jadi kita tengok kat sini garisan dia. Nampak kat sini dia ada ruang. Mesti dia kena ada ruang. Dan jarak antara yang ini dengan yang ini, dia boleh letakkan 1 titik di sini. Dan sini dia 2 titik. Tu. Okey, huruf lam alif. Yang penting ni kamu kena silangkan dia ni. Kalau kamu tak boleh lagi, kamu guna pensel biasa ya. Untuk permulaan ni kamu guna pensel biasa. Kamu buat silang dia. Ya. Gunakan pensel biasa dulu pun boleh, tak ada masalah ya. Contoh kat sini ustaz buat kepala dia dulu. Tarik 1, 2, 3. 3. Kemudian ustaz pusingkan dia. Pusingkan dia pelan-pelan, lembutkan dia pelan-pelan kat sini, letak. Kemudian 1, 2, 3. 3 titik. Tarik daripada sini. Kita nak cantumkan dia kat sini, nampak? Ni, yang bawah ni. Bukan yang ini. Ni tak, ni kalau kita cantumkan ke sini, dia akan jadi macam tu. Nampak? Dia cantum dia yang ini. Ni ya. Okey, jadi ustaz akan cantumkan. Okey, tarik sini, tarik ke sini. Berhenti. Okey, kat situ dia kena berhenti. Cuma kamu lebihkan sikit je. Lebihkan sikit je. Yang penting jangan lebih sampai sini. Kalau kamu lebih sampai sini, bila kita buat satu garisan kat sini, dia dah kena kat sini, dia dah salah. Dia dah tak boleh. Okey. Sebab itu saya cakap tu, dia jangan sampai dia masuk ruangan yang kat sini. Ni ada line dia kat sini. Berhenti kat sini. Jadi dia ada ukuran, dia ada ruang sikit kat sini ya. Okey, jadi yang ini kepala dia. Nanti dia hitamkan. Okey, kemudian yang ini kita akan buat dia punya tapak dia ya, daripada kanan tolak ke kiri. Okey, kanan tolak ke kiri. Dan bila kita buat satu garisan kat sini, pastikan kita boleh dapat 1 titik ukuran dia kat situ. Okey, yang penting silang dia ya. Yang penting dia punya silang dia tu kamu kena faham. Kamu kena tarik daripada sini pelan-pelan. Baru bila dah dapat lakaran macam ni, baru kamu buat guna pensel hot pun boleh ya. Berarti ni huruf lam alif ni dia kena sabar sikit tu buat dia. Sebab biasanya dia akan silap dia dekat
persilangan tu ya. Dia kena, kamu kena berlatih sikit lah ya. Sabar berlatih. Sini ni buat dia punya apa tu, yang kepala dia. Ni okey, huruf lam alif. Huruf lam alif ni dia tidak ada titik. Dia cuma cabaran untuk buat huruf lam alif ni, dia persilangan antara dua tiang tu. Persilangan antara dua tiang ni dia memang agak sukar sikit lah ya. Sebab dia punya tengok dia punya peraturan dia ni, dia kena ada ruang sikit kat sini kan. Lepas tu tengok yang penting ni, tiang pertama lebih tinggi ya. Tiang pertama lebih tinggi daripada tiang yang kedua. Ni tiang satu, tiang yang kedua, nampak? Tengok ustaz tadi tulis kat sini kan. Kalau kat dalam sini ustaz mulakan dengan tiang titik yang nombor 3 ni, nampak? Ustaz tak mulakan dengan titik nombor 2 ya. Sebab titik nombor 2 ni kita dah buat dia punya kepala, jadi dia dah tinggi sikit. Yang 3 ni ustaz mulakan daripada sini. Okey. Jadi kat sini dia memang akan ruang kosong. Jadi bila kita garis, bila ustaz gariskan antara tiang 1 dan tiang 2, dia memang garisan tu dia akan sengit. Memang kena macam tu. Sebab tiang yang pertama ni dia kena lebih tinggi daripada tiang yang kedua ya. Okey, baik. Ini penerangan berkenaan dengan huruf lam alif, bentuk yang pertama. Okey, insya-Allah ustaz akan teruskan penerangan untuk bentuk huruf lam alif ya, bentuk yang kedua insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada penerangan untuk huruf lam alif bentuk yang kedua ya. Bentuk yang kedua tadi kita dah belajar bentuk yang pertama. Jadi sekarang ni kita akan belajar untuk menulis bentuk yang kedua. Okey, ustaz akan mulakan dengan garisan, kemudian ustaz pilih garisan nombor 8. Ni kita buat bawah sikit, nombor 8. Jadi huruf lam alif itu akan berada di atas garisan ini ya. Yang nombor 9 ni dia tidak terlibat. Okey, jadi ustaz akan buat dia punya titik ukuran. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, ustaz buat sampai atas. Okey, baik. Kemudian ustaz akan tambah lagi 5 titik. 1 2 3 4 dan 5. Okey, kemudian kita buatkan dia punya nombor dia 1 2 3 4 5 6. Okey. Okey, kemudian ustaz tutup. Okey. Baik, ini adalah untuk ukuran huruf lam alif bentuk yang kedua. Okey, pelajar boleh cuba buat dulu dia punya garisan, guna pembaris, garis dengan lurus dan buat dia punya titik ukuran dengan baik insya-Allah. Okey, murid-murid semua, insya-Allah kita akan sambung untuk bentuk huruf lam alif yang kedua. Okey, pastikan kamu dah buat garisan dengan lurus dan buat dia punya ukuran titik dengan baik. Okey, kita buat satu lagi garisan kat sini. Okey, yang ini kita abaikan dulu. Okey, kita fokuskan di sini. Okey, 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 bahagi 2, jadi kat sini garisan dia. Okey, kat sini kita letakkan garisan dia di sini. Nampak? Okey, 1 2 garis 3 4 ya, 3 4. Okey, yang sini, yang ini biar dulu, tak apa. Ini ada juga fungsi dia nanti, tapi ustaz terangkan yang ni dulu. Okey, baik. Jadi kita akan bermula di mana? Okey. Untuk huruf lam alif yang kedua ini, okey, tengok 1 2 3 4 5 ya. Kat sini ustaz akan pilih nombor 4. Kita akan mula dengan nombor 4 dan kita akan mula dengan titik yang nombor 1 ni. Kat sini. Okey. Baik. Huruf lam alif yang kedua ni dia bersilang ya. Dia berbentuk pangkah, macam berbentuk pangkah lah ya. Berbentuk
bentuk lam alif berbentuk pangkah dan bersilang. Okey, jadi kat sini okey, kita akan silangkan dia. Dia bentuknya macam ni. Okey. Dia bahagi dua kat sini. Ni. Nampak? Okey. Tu. Lam alif bentuk yang kedua. Jadi dekat sini kita akan mula kat sini. Ya, ustaz akan mulakan dekat sini dan ustaz akan buat bengkok, ya, tarik ke bawah dalam keadaan bengkok. Ni tiang yang pertama, tiang yang kedua. Okey. Ustaz terangkan dulu, ini tiang satu dan ini tiang kedua. Tapi kalau kita tengok huruf lam alif yang pertama tadi, tiang satu tu dia kat sini kan. Ni tiang satu. Dan ini pula dia tiang yang kedua. Ni untuk lam alif yang pertama. Okey, yang ini yang kedua. Tengok yang kedua ni tiang yang pertama. Maksudnya kita akan buat tiang yang pertama dulu, baru kita buat tiang yang kedua, ya. Jadi kat sini tiang yang pertama tu yang ini, yang sebelah kiri. Kalau yang pertama tadi sebelah kanan, tapi huruf lam alif yang bentuk yang kedua ni tiang dia dia sebelah kiri, ya, sebelah kiri, ya. Baik. Jadi kat sini ustaz akan mulakan daripada sini. Nampak? Titik nombor 4 dan titik nombor 1. Okey. Okey, ustaz akan tarik ke bawah. Nak tarik ke mana ni? Dia tarik ke bawah, ya, tarik sampai sini. Okey. Tarik sampai sini. Tarik sampai nombor 7 ni, nampak? Nombor 7 ni. Ini bengkok, ya. Dia punya garisan dia bengkok, bukan garisan lurus, ya. Tengok kalau ustaz buat satu garisan lurus kat sini. Ni nampak lurus, ya. Tapi yang ini lam alif ni dia kena bengkok sikit, dia punya tiang yang pertama. Okey, kemudian kita akan buat dia punya bentuk bawah dia ni, badan yang kecil dia ni, yang bulat ni. Okey, yang bawah dia ni dia kena tolak ke bawah. Tolak macam ni. Okey, satu titik saja. Dia satu titik kat sini, berhenti. Tolak. Dia bukan yang bawah ni, dia bukan macam ni. Okey, dia bukan bulat. Tak. Ya, jangan buat dia bulat, jangan buat dia macam ni. Tak, ini salah. Ya, tak boleh. Dia turun, ya, dia turun. Kemudian kat sini yang kita ambil balik dia, dan kemudian kita akan tolak dia. Kat sini kan dia silang, nampak? Dia akan silang dan kita akan tolak dia. Tolak sampai atas. Dan tiang yang pertama ni dia lebih rendah daripada tiang yang kedua. Yang kedua ni lebih tinggi. Dia ada beza tak yang macam yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi, tiang pertama tu lebih tinggi, kan? Huruf lam alif yang pertama tu tiang satu dia lebih tinggi, tiang dua dia lebih rendah. Tapi kalau yang ini, bentuk yang kedua ni, tiang pertama ni dia lebih rendah, dan tiang yang kedua ni dia kena tolak, lebih tinggi sikit daripada tiang yang pertama. Okey, jadi tengok ustaz buat. Okey, kita akan buat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ustaz letakkan pensel ustaz di sini. Okey, kemudian tarik dan turunkan dia ke bawah. Sini. Okey, baik. Kemudian yang ini dia tolak ke bawah, ya, tolak ke bawah dan ke arah kiri. Ni macam ni. Nampak? Okey. Dia ada ruang sikit, nampak tak ruang tu? Ruang kat situ dia ada ruang sikit dan tolak. Tolak ke bawah. Okey, ke sini berhenti. Kemudian yang ini dia kena nipis. Yang ni tebal. Yang ni tebal, yang ini dia kena nipis. Macam ni kita nak buat nipis. Nipis ni kamu kena guna yang tepi mata pensel tu. Ni tepi mata pensel tu kamu guna. Kamu tolakkan. Tolak. Dia mesti tinggi. Ni sampai sini, tolak lagi sikit. Satu titik ke atas. Macam tu. Okey. Tolak ke arah kanan lah, ya. Tolak ke arah kanan dan dia mesti nipis. Yang ni garisan dia nipis. Yang ni tebal. Okey, kemudian kita akan buat dia punya kepala dia. Kepala dia ni kita tebalkan. Macam tu. Okey, tarik macam kita buat kepala lam alif yang tiang yang kedua tadi tu. Letak kat sini. Tolak. Jadi dia akan tebal. Okey, baik, ini untuk bentuk lam alif. Lam alif yang kedua. Okey, sekarang ni ustaz tunjukkan lagi sekali bentuk dia. Tengok, ya. Okey, ustaz buat satu garisan. Okey, tengok. Ustaz
mula daripada sini contoh. Okey, kita akan buat lengkungan. Lengkung. Ini nipis. Okey, ini nipis. Kemudian kita akan tolak ke bawah. Dia mesti tolak ke bawah sini. Kemudian yang ini kita akan tolak ke kanan. Nampak, ini dia dah tolak lebih sikit. Tiang dia mesti lebih, ya. Tiang nombor 2 ni dia mesti lebih tinggi daripada tiang yang pertama, ya. Okey, kemudian kita buat dia punya ketebalan dia tu, kepala dia. Okey, boleh. Jadi bila kita buat ukuran kat sini, dia sebenarnya dia seimbang, dia antara ni lebih kurang 2 titik. 2 sini, 2 titik kat sini dia kecil je, 1 titik, lebih kurang 1,5 titik, ya. Okey, ni dia punya ukuran dia. Nampak? Yang penting dia punya tiang tu, tiang kedua lebih tinggi sikit daripada tiang yang pertama. Yang kemudian yang ini, dia yang susah sikit dia nak buat sebenarnya yang ni, dia punya lengkungan dia ni. Lengkungan dia ni. Dia ni tebal. Nampak? Ni tebal. Yang ni nipis. Kamu kena tolak guna ibu jari ni. Tengok pensel ni Ustaz pusing, nampak tak? Ustaz pusing pensel ni. Nak turun ke bawah ni Ustaz pusingkan dia. Nampak pergerakan tu. Ya. Jadi dia akan dapat nipis. Lepas tu tolak ke bawah. Mesti tolak ke bawah. Jangan kita buat dia kita tolak dia macam ni, kemudian kita buat bulatan kat bawah ni. Ni tak boleh. Ini salah, ya, tak boleh. Dia kena menghala ke bawah, dia kena serong. Nampak yang ni? Dia punya ni, ya. Baik. Okey. Saya Ustaz buat. Bengkokkan dia. Okey. Turun ke bawah. Naikkan dia. Tolak. Okey, nampak? Yang ni lebih tinggi sikit daripada yang ni. Okey, kemudian kita buat dia punya kepala dia. Okey, huruf lam alif bentuk yang kedua. Okey. Jadi pelajar-pelajar boleh tengok, ya. Perhatikan betul-betul, dia kena faham konsep dia seimbang. Antara yang sebelah sini dengan sebelah sini dia 2 titik, 2 titik, 2 titik, dia sama. Dia seimbang, ya. Dia seimbang. Cuma yang ni kita akan lebih sikit je sebab dia mula daripada sini, ya. Tapi dia konsep dia pangkah dia ni kat sini. Nampak? Dia seimbang ni. Antara dua dia punya silang dia ni, ya, lam alif ni, ni 2. Okey. Baik, Ustaz akan buatkan sekali lagi untuk huruf lam alif bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua, insya-Allah, sebelum kita masuk kepada latihan. Okey. Ustaz buat lagi sekali huruf lam alif bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua, ya. Baik. Okay, kita tengok tadi bentuk yang pertama, kita mula di sini dengan kita bermula dengan dia punya kepala. Kemudian Ustaz tarik dia punya tiang dia. Kita nak buat bentuk tiang dia 1, 2, 3. Okay, 3. Kemudian nak masuk nombor 5 ke 6 ni, 7 ni, kita akan pusingkan dia. Kita akan pusing dia ke bawah. Okay, baik. Kemudian kita akan tengok 1. Okey, 1, 2, 3. 3, dan kita akan tarik daripada sini. Nampak? Bukan daripada atas ni, kita tarik daripada bawah sini. Nampak? Sini. Okey, Ustaz tarik dulu, Ustaz langkahkan dulu. Tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Okey, tarik pelan-pelan, dan dia bertemu di sini. Okey. Dia bertemu di sini dan kita akan tolak dia nanti ke bawah. Okey. Jadi Ustaz mula daripada sini. Tolak pelan-pelan, tolak ke bawah. Okey, pusingkan pensel, tolak guna ibu jari, pastikan dapat tajam dia tu. Baik, kemudian kita akan buat dia punya kepala dia. Ini kena tebalkan, ya. Baik. Okey, kemudian bila dah siap yang tu, kita buat dia punya tapak dia. Tapak dia ambil daripada nombor 7 ni, tolak mengalir ke kiri. Sikit. Okey. Okey, kita kemaskan lagi kepala dia. Yang ni dia kena tebal, ya. Yang ni dia kena tebal, yang ni nipis. Nipis, yang ni tebal, bawah dia nipis. Yang ni tebal balik. Macam tu.
Okey, nampak? Okey. Dia pastikan di sini kalau kita ukur ni, kalau kita ukur di sini, antara sini tu, dia satu titik lah lebih kurang kat situ. Ya, kemudian bawah ni dia 2 titik. Okey, dan kemudian kat sini dia ada ruang, nampak? Ada ruang kosong sedikit di sini, dan kemudian tiang pertama lebih tinggi daripada tiang yang kedua, nampak kat sini. Tiang pertama dia mesti lebih tinggi daripada tiang yang kedua. Okey, baik. Kemudian kita tengok huruf lam alif yang bentuk yang kedua pula. Okey. Okay, tadi tapak dia nombor 8 ya. Ustaz buat nombor 8 kat sini lah. Okey, baik. Okey, 1 2 3 4. Okey, 4 5. Okey. Ustaz akan tarik daripada sini. Okey, daripada sini Ustaz tarik ke bawah. Okey. Kemudian tolak ke bawah. Tolak ke bawah. Dan kemudian yang ni kita akan pusingkan dia. Macam tu. Okey, jadi kat sini yang ni dia lengkung ya, dia kena lengkung. Dia tak boleh dia garis lurus, dia kena lengkung. Ya, Ustaz buat lengkung dia. Buat lengkung. Kemudian yang ni tolak ke bawah. Yang ni nipis. Gunakan tepi mata pensel tu, dia kena nipis. Tolak ke atas. Okey. Kemudian yang ini dia kena tebal. Okey. Okey, dua. Yang ini dia kena lebih ya. Tiang nombor 2 ni, tiang nombor 2 ni dia kena lebih tinggi sikit daripada tiang nombor 1 ni. Tiang nombor 1, yang ni tiang nombor 2. Nampak dia lebih tinggi. Dia lebih tinggi daripada nombor 1. Okey, ini untuk pembentukan huruf lam alif yang kedua ya. Ingat dia punya bawah ni kena serong ke bawah. Ya, jangan dia buat macam ni. Ini yang ni salah, tak boleh. Dia kena serong ke bawah. Okey, baik. Ini untuk huruf lam alif yang bentuk pertama dan bentuk yang kedua. InsyaAllah Ustaz akan teruskan lagi dengan sesi latihan kamu ya. Sesi latihan untuk huruf lam alif ya, huruf lam, latihan untuk huruf lam alif. InsyaAllah kita teruskan bersama dengan Ustaz untuk masuk kepada sesi latihan. Okey, untuk latihan seperti latihan yang sebelum ni, Ustaz bagikan kepada 6 bahagian. Okey, untuk murid-murid Siraj AIM ya, khususnya untuk murid-murid di sekolah Ustaz ataupun di murid di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, dia ada buku latihan ya, bergaris macam ni. Okey, walau bagaimanapun murid-murid lain yang daripada sekolah lain boleh merujuk kepada guru masing-masing ya. Jangan ikut macam Ustaz. Ini untuk anak murid Ustaz lah di Siraj AIM. Jadi kamu kalau yang menonton ni murid-murid di sekolah lain, kamu kena tanya guru khot kamu nak buat latihan tu macam mana ya. Ataupun guru khot kamu minta satu baris ni dia buat 2 huruf ke 3 huruf ke kan. Tapi kalau murid Ustaz Siraj AIM, Ustaz minta satu muka surat, mesti kena buat satu huruf ya. Cuba usahakanlah ya, usahakan satu muka surat satu huruf. Okey, buat garisan. Kemudian kita buat dia punya garisan untuk menentukan kedudukan huruf, dia berada di atas garisan. Kemudian jangan lupa buat dia punya titik. Titik ukuran dia 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian tambah lagi kat sini 1 2 3 4. Okey, kemudian buat garisan dia. Okey, baik. Kemudian buat dia punya dia punya kepala huruf. Kepala huruf. Kemudian tarik ke bawah 1 2 3. Masuk nombor 3 ni, 3 titik yang ke apa? 1 2 3 ni masuk titik yang keempat, iaitu nombor 6 ni. Kita dah mula bengkokkan dia. Bengkokkan dia. Okey, kemudian 1 2 3, ambil yang bawah sini, bukan yang sini ya. Sebab kita nak tiang pertama lebih tinggi daripada tiang yang kedua. Ambil daripada sini. Okey, kita mula buat untuk penyilangan. Disilangkan di bawah sini. Okey, kalau tak boleh
nak agak ataupun asyik tak sama je kan, tak kena je silang dia, buat guna lakaran dulu, guna pensel biasa baru tekak balik guna pensel hot pun boleh, tak ada masalah. Okey, tarik sampai bawah sini. Okey, berhenti. Okey, dah berhenti. Kemudian kita buat dia punya tapak dia. Tapak dia kat sini. Okey, kemudian buat dia punya kepala, tebalkan dia. Yang ni garisan ni dia kena tebal, yang ni nipis. Okey, kena faham mana yang tebal, mana yang nipis. Ni tebal, yang ni, yang bawah sini dia nipis. Buat lagi ni satu petak. Ni sini pun buat dia punya ukuran, buat ukuran dia juga, buat lagi. Okay, buat lagi banyak sampai dia cantik. Buat lagi. Lepas tu dah siap satu muka surat ni. Muka surat baru buat pula huruf yang kedua, lam alif yang kedua. Tolak ke bawah, silangkan dia. Okey, buatlah banyak sampai dia jadi cantik. Kamu boleh rujuk juga dekat dalam buku teks kamu tadi tu, Ustaz dah tunjuk. Tengok muka surat yang di belakang tu, dia ada tunjuk untuk huruf lam alif. Okey, sebelum Ustaz lupa tadi, Ustaz nak terangkan untuk buku kamu ni ya, untuk buku teks kamu, dia tidak ada ditulis dalam ni kaedah membuat huruf lam alif ya. Dia tak ada tulis yang macam ni ya. Surat huruf menegak ada 4, dia cuma ada ni je lah, kaf, lam, alif dengan ga ya. Dia tidak ada untuk huruf lam alif, cuma yang berada di belakang ni je ya. Di belakang ni saja dia ada tunjukkan huruf lam alif. Ni ya, di sini muka surat 57. Tengok muka surat 57, nampak? Okey, surat 57. Di muka surat 58 ni dia ada tunjuk lam alif yang ni. Okey, itu. Muka surat dia 60 dia ada tunjuk bentuk dia macam ni. Okey, jadi kamu boleh tengok dalam buku teks juga, cuma dia tidak ada yang macam titik-titik ni, dia bagi penerangan ni. Yang ni dia tak masukkan ya, tak ada. Jadi kamu bolehlah tengok yang macam mana Ustaz tunjuk tadi tu. Ustaz tunjuk tadi berapa titik dia, ukuran dia dan sebagainya lah ya, sampai dia ni, sampai kamu dapat buat huruf lam alif ni dengan baik, dengan sempurna, insya-Allah. Ya, Ustaz doakan semoga kamu semua dimudahkan untuk membuat latihan, sentiasa bersemangat dan sentiasa hendak memperbaiki tulisan kamu ya, supaya mudah-mudahan nanti naik tahun 2 insya-Allah kita akan sambung lagi belajar menulis hot ini dengan huruf yang lebih hebat lagi ya, iaitu huruf-huruf yang bersambung. Ni huruf-huruf yang bersambung. Okey, jangan lupa sembahyang, jangan lupa mengaji, bangun awal setiap pagi kat rumah, pastikan sembahyang, pastikan mengaji setiap hari ya, pastikan mengulang kaji pelajaran dan buat latihan ya, yang telah ditetapkan oleh kamu ya. Pastikan kamu buat semua kerja-kerja sekolah yang diberikan oleh guru ya, insya-Allah. Jangan lupa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya-Allah kita berjumpa lagi di dalam video yang seterusnya ya. Teruskan bersama dengan Ustaz. Terima kasih kerana menonton video pembelajaran seni khuat ini sampai ke akhir video ini. Ustaz ucapkan terima kasih banyak-banyak dan semoga kamu semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa selamat, insya-Allah. Bertemu lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.